Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bika. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Ba'd. Baca balik. Kita dah baca tu, ada tak habis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Abu Bakrin as-Siddiq, inna iblisa qa'imun amamaka wan nafsu an yamin wal hawa an yasarika wad dunya min khalfika wal a'dha'u an hawlika wal jabbaru fawqaka. Fa iblisu la'anahu Allahu yad'uka ila tarkid dini wa nafsu tad'uka ila al-ma'siyati wal hawa yad'uka ila syahawati wad dunya tad'uka ila ikhtiyariha ala al-akhirati. Fal a'dha'u tad'uka ila adh-dhunubi wal jabbaru yad'uka ila al-jannati wal maghfirati. Qala Allah Ta'ala ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirah. Faman ajaba al-iblisa dhahaba anhu ad-dinu wa man ajaba an-nafsa dhahaba anhu ar-ruhu wa man ajaba al-hawa dhahaba anhu al-aqlu wa man ajaba ad-dunya dhahabat anhu al-akhiratu wa man ajaba al-a'dha'a dhahabat anhu al-jannatu wa man ajaba Allah Ta'ala dhahabat anhu sayyi'atu wa nala jami'al khairati. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dia masih menyangka umur kita. Alhamdulillah, dialah yang hidupkan kita, bukan makanan, minuman, oksigen. Makhluk adalah makhluk, bila-bila pun dia makhluk. Allah juga khalik makhluk. Dia saja mu'assir kulli syai'. Dia saja boleh beri bekas setiap satu. La mu'tiya wa la mani' illallah wa la dhar wa la nafi' illallah. La ilaha illallah. Syukur diberi kat kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan. Diberikan kita kemudahan untuk ikut perintah dia, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah, diberi kita hidup hati sanubari. Allah Ta'ala diingati dan ada berselawat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia beri pula pada kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan duduk dalam majlis yang Allah Ta'ala berikan kemuliaan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita nak sambung ni adalah kataan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang dia nak dedahkan kat kita, keliling kita ni ada makhluk yang sentiasa mengganggu kita untuk
ada kebolehan dan kelancaran kita berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh ingat ke Allah Taala, boleh kasih ke Allah Taala, boleh cinta ke Allah Taala, boleh buat sesuatu, semua itu tiada lain melainkan kerana Allah Taala. Jadi ada penghalang kita untuk boleh mencapai iman yang macam tu, keadaan macam tu, i'tiqad yang macam tu, fahaman yang macam tu. Begitu juga apa yang keliling kita ada penghalang untuk menghalang kita untuk mengenali Rasulullah, mencintai Rasulullah. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sepatutnya bila dia ialah makhluk terbaik, bila-bila pun kita musyahadah. Kau tengok makhluk ni, musyahadah ke Allah lah tu, musyahadah pula pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila-bila pun kita akan sedar ni adalah rahmat sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok makhluk ni, makhluk Allah. Tengok makhluk juga, yang ni ialah makhluk dijadikan Allah sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila pun apa pun yang ada atas muka bumi ni tiada lain melainkan menzahirkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul lagi kat kita, dia beri kita boleh ikut Nabi, cinta Nabi, kasih Nabi, dan kita ni umat Nabi pula Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pelajaran tu, kena belajar itu, panjang umur apa kita jumpa nanti insya-Allah. Jadi nak sebut asal kita ni, dalam kita nak berjalan ke Allah Ta'ala ni ada pengganggu kita cukup banyak. Yang terlepas kita dah bercara mengenai iblis, nafsu. Iblis dia rosakkan kita akidah, sampai tak ada dah pegangan kita dengan Allah Ta'ala, tak ada dah kesedaran kita ke Allah Ta'ala. Ni iblis yang kerja. Nafsu ajak kita buat pada maksiat. Dia cari benda yang lazat-lazat, dan lazat tu maksiat. Pasal maksiat tu nafsu tak suka kan. Nafsu tak suka. Sorry. Nak taat tu nafsu tak suka. Nafsu ni umumnya dan dia suka pada benda-benda tak elok. Dan nafsu kita bicara ni, lepas kita jumpa dah, mestilah nafsu ammar. Jadi kita nak kena asuh dia, bagi dia jalan betul. Bukan seronok dia dengan ikut yang fitrah Allah Ta'ala jadikan dia ammar tu bisu, tapi boleh tukar dah keadaan dia nafsul mutmainnah. Dia dah benci dah dengan su, pasal dah terlatih, dapat limpah kurnia Allah Ta'ala. Cinta pula pada ketaatan, tak sembahyang, tak baca Quran, tak boleh hidup, tak zikir, tak boleh hidup. Setiap hari kalau ada, tak ada diisi dengan apa yang menyebabkan Allah Ta'ala redai, dia tak senang duduk. Kalau ada pula dia dahaka, dia lalai, tak senang duduk juga. Pasal nak taubat, nak kifarat, apa yang dia buat yang menyebabkan dengan Allah Ta'ala jauhkan dia daripada rahmat. Baik, jadi kita nak sambung ni, kata dia hawa pula. Wal hawa, dan runtunan nafsu. Hawa ni selalu istilah kita, runtunan nafsu lah, kehendak-kehendak yang ada pada nafsu kita dipanggil hawa. Ia da'uka, mengajak ia, hawa ni, ila syahwati, kepada syahwat. Jadi nafsu ajak pada maksiat, hawa ajak pada lazat, syahwat. Yang iblis, nafsu, hawa nafsu, tiga ni geng selalu kan. Dia geng, gunakan, masing-masing gunakan satu sama lain untuk mencapai maksud besar ni, maksud iblis. Iblis nak sesatkan kita, jalan dia nak sesatkan kita, dia gunakan nafsu, dan dia akan gunakan hawa. Jadi hawa ni dia mengajak pada syahwat. Hawa yang kehendak apa? Kehendak makan, kehendak minum, kehendak tidur, kehendak nak lazat, kehendak nak comel, kehendak nak cantik, kehendak nak puas. Itu nafsu ni, itu nafsu. Kita dah biasa sebut nafsu ke situ. Hawa ni, itu runtunan dia tu nak situ. Dah makan pun nak makan lagi, nak kenyang lagi, dah kaya nak kaya lagi, dah sedap nak sedap lagi. Nasi goreng sedap lah, buah pula sos lagi, kicap lagi.
Padahal nasi goreng tu pun sedap lah kan. Contoh kalau suasana kita sedap, kita pergi mana? Kita pergi Penang kan, makan nasi sedap. Nasi saja pun sedap lah. Tak ada lauk pun tak apa, nasi pun sedap lah. Nanti esok kita jumpa lagi lah kan. Esok jumpa lagi. Selalunya tukang masak dia sama. Orang tu lah khidmat, jamu makan kita. Nasi pun sedap lah, tak ada lauk tak apa. Ni nasi gulai tu dia tambah pula tu, ya Allah, menggerunkan. Tapi kenduri memang itu. Saya pergi India pun kalau makan sikit kenduri dia marah. Kena marah. Kenduri kena makan banyak, tapi hari-hari kat rumah kena makan sikit. Tu betul lah. Nak prinsipnya tu yang susah tu. Kita hari-hari banyak kenduri buat orang pasal kat rumah kita makan sedap lagi. Yang tu pun kena belajar, ada disiplin. Tutup guru lah Pak, kita ajar macam mana nak berjalan tu supaya betul kita punya kehendak tu dengan tally dengan kehendak Allah Ta'ala dan Rasul dan para ulama, para awliya kita. Pasal dia susun kat kita tu, ada benda tu dia susun tu, kat saja-saja tu. Baik, jadi asal yang sebut Hawa ni mengajak engkau kepada syahwat. Maksudnya apa maksud syahwat ni? Ila muradatiha, kepada segala kehendak-kehendak syahwat. Memang bila sebut syahwat ni, kehendak kita, yang bahasanya kita sebut kehendak apa? Dengan nafsu satu. Kehendak kadang sebut kehendak nafsu ni, faham kehendak saja. Kehendak ni memang ma tashtahihil anfus. Tu. Bila sebut kehendak ni, dia akan pergi pada kehendak nafsu. Tapi hawa tu sendiri, dia nak kepada benda yang bersyahwat. Syahwat ni buat kelaminan, buat makanan, buat kerehatan, buat makan angin, keserokan, kebebasan. Yang ni memang hawa minat. Baik, saya tak panjangkan situ. Yang ni yang kita nak bagi betul ni, kena duduk bawah pimpinan guru, baru kita boleh diasuh betul nak apa kita, macam mana nak betul nafsu ni. Nafsu tak suka mengaji, bagi mengaji. Nafsu tak suka Quran, buka Quran. Nafsu tak suka zikir, bagi dia zikir. Nafsu tak suka tengok kitab, bagi dia tengok kitab. Paksa dia. Sampai kalau dia tak tengok kitab, dia pening hari tu. Kalau tak baca Quran, dia demam hari tu. Kalau dia tak zikir, sakit kepala hari tu. Kalau tak selawat, tak ada selera nak makan hari tu. Lagi latih tu. Kalau dah macam tu, mabuk macam tu, okey. Tapi jagalah, masih hati datang lagi. Dia main takabur, dia main riak, dia main ujub. Penyakit-penyakit macam tu pula. Nafsu tu. Sebab nafsu ni suka masyur. Nafsu ni suka tunjuk ke orang. Nafsu ni suka rasa hebat. Nafsu pun. Nafsu. Satu nak lawan ni tu semua tu ilmu la ilaha illallah. Sedangkan kita ni zero. Zero. Allah yang bagi kita limpah kurnia semua tu, tak ada apa lain melainkan dia beri, tak ada siapa sekutu dengan dia, semata-mata daripada pemberian dia. La ilaha illallah, habis tu. Baik, tu pun ada pelajaran tu, nak faham situ, insya-Allah kita jumpa semua tu. Kemudian dia sebut ad-dunya lah. Dunia ni tad'u ka ila ikhtiyariha. Dunia ni mengajak ia dunia ila ikhtiyariha, kepada memilih akan dia akan dunia. Dunia memang dia akan bawa kita supaya pilih dia. Bila sebut dunia ni apa dia? Apa yang kita buat tak ada di situ ingatan ke Allah Ta'ala, dunia. Makan tak ingat Allah, dunia. Tidur tak ingat Allah, dunia. Mengajar pun tak ingat Allah, dunia. Mengaji tak ingat Allah, dunia. Semua dunia. Pasal dia dapat dekatnya. Pasal nak pergi akhirat ni, dia mesti perjalanan qalbi, mesti perjalanan hati. Mesti hati ni ada zauq dengan ilahi. Zauq ni ada, hati ni ada zauq dengan Rasul yang Allah Ta'ala utusi. Mesti ada perasaan itu. Kalau tidak, semua jadi dunia. Semayang pun dunia. Baca Quran pun dunia.
Walaupun kita buat benda-benda yang nama akhirat, dunia. Pasal apa? Pasal walaupun buat akhirat, tapi kita pilih nak seronok dunia. Sembahyang duha pasal apa? Nak cepat kaya. Pasal apa mengaji dapat sijil, dapat syahadah, boleh dapat kerja. Pasal apa duk mengajar sana sini? Pasal dapat envelope. Contohlah kan. Boleh terpalin kejap aja tu kan. Dia bawa kita pada benda yang dekat ni. Tak pergi ingat Allah Ta'ala langsung, tak ke Rasulullah langsung. Itu kita sebut dalam duk buat akhirat tu. Dalam dah buat benda dunia, memang dunia cari makan, memang makan lah. Kerja ni memang tak ada hubungan langsung dengan istilah nak baca Quran, nak mengaji, mengajar. Tak ada langsung. Tak ada langsung nak istilahnya duk masjid, duk madrasah, duk surau. Mana ada langsung, memang duk kira seronok mengaji. Mana ada mengaji-mengaji ni, makan, minum, cuit harta, rumah, kenderaan, pakaian, tempat tinggal, itu je lah. Ni, ya Allah. Tahu nak kata. Satu, kena betul lah yang cara hidup kita. Banyak lagi kena repair kita punya cara hidup supaya apa yang ada kat kita ni, bukan kita hanya ambil hak dekat. Jadi bila tak nak ambil hak dekat, macam mana nak pergi ambil hak jauh yang akhirat tu? Tak ada apa yang kita buat melainkan Allah diingat. Itu yang ni formula. Nah. Makan ingat Allah, duduk ingat Allah. Bujang ingat Allah, kahwin ingat Allah. Tak, memangnya tu formula dia, memangnya tu. Tak kahwin pun ingat Allah, kahwin pun ingat Allah, ada anak pun ingat Allah, tak ada anak pun ingat Allah. Senang pun ingat Allah, susah pun ingat Allah. Sakit pun ingat Allah, susah. Sehat pun ingat Allah. Apa saja mengaji ingat Allah, mengajar ingat Allah. Tak sihat pun sihat ingat Allah, sakit ingat Allah. Tak ada keadaan Allah Ta'ala tak pernah diingati. Barulah namanya, walaupun ambil dunia, tapi bersama dengan dunia tu dia ada nilai akhirat. Satu Quran bagi panduan yang itu. Allah Ta'ala kata apa? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Kamu cari dan tuntutlah melalui apa yang Allah Ta'ala bagi, apa yang dia bagi kat sini. Boleh hidup, boleh ada makan, boleh minum, ada rumah, ada kenderaan, ada anak, ada isteri, ada kerja, ada duit, ada pangkat, ada followers, buah itu, ada apa lagi, ada rumah, ada harta, ada pakaian, macam-macam, ada sanak saudara, ada kemuliaan. Kita pula anak cucu sultan, buah itu. Sekalipun ada kemuliaan macam tu, wabtaghi fima atakallah, ada makan, ada minum. Sekalipun itu, makan, minum sekalipun, cari apa yang Allah Ta'ala beri, darul akhirah, cari akhirat. Yang sebagai ulama kita tafsir macam mana nak cari akhirat benda tu. Sedar kan apa yang kita dapat tu, Allah beri, Allah beri, Allah beri, Allah beri, Allah beri, Allah beri, Allah beri. Hadza khalqullah, ni makhluk Allah, ni makhluk Allah, Allah bagi. Allah al-mu'ti, Allah saja yang boleh kurnia. Allah al-mannan, dia ar-razzaq. Semua ni datang daripada Allah, 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 Allah. Tak ada yang daripada zat kita sendiri, zat makhluk tu sendiri, dia. Tak ada. Semua kan, semuanya. Bahkan dalam ilmu Allah, dalam iradat Allah. Allah beri, Allah beri, Allah beri, Allah beri, Allah beri. Nak hidup dalam hati sanubari yang tu. Tu kata, kita nak kena belajar hidup. Bukan saja hidupkan jasad, tapi kena ada bersibuk lah macam mana nak hidupkan hati. Memang. So, perjalanan Islam ni dia tak Islam saja. Bersama Islam mesti ada iman. Bersama iman mesti ada ihsan. Itulah. Ihsan tu macam mana? Ka'annaka tarah, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau ibadat ke Allah Ta'ala seolah-olah engkau lihat ke Allah Ta'ala. Nak lihat Allah Ta'ala bukan lihat dengan mata ni. Itu lihat macam mana? Lihat dengan zauq, lihat dengan syauq, lihat dengan mata hati kalau nak guna bahasa itu. Apa maksud lihat dengan mata hati? Hati ni ada mata ke? Lihat mata hati maksudnya zauq, rasa. Nak sampai terasa Allah hidupkan aku, Allah matikan aku, Allah sihatkan aku, Allah pandaikan aku, Allah fahamkan aku. Nak hidup tu. Itu yang melihat Allah sentiasa. Sentiasa melihat Allah Ta'ala. Yang kita ni duk sebut Allah pun duk padam, lampu tak menyala-menyala. Pasal hati tak hidup. Nak hidup hati itulah bukan senang.
yang kita kena duduk orang soleh, kita kena buat amal soleh, kena latih untuk buat kerja soleh. Jadi antara latihan apa? Belajar hidupkan hati, hadirkan, dan belajar untuk membuat sesuatu tu dengan penghayatan. Ini tu kot bahasa moden kita kan, bahasa moden, bahasa Melayu kita lah. Buat dengan menghayati, buat tu dengan hati sanubari. Kita makan nasi menghayati tak? Kau ambil jolok, sudah. Ini tu kan. Faham soalan? Kalau tengok benda yang menarik hati macam best tak? Bau dia wangi macam mana? Kan? Betul kan? Tengok cantik. Wow. Makan pula macam mana? Tak nyeng. Macam tu makan betul tak? Dah makan ayam? Dah? Betul? Faham ke saya tanya makan ayam? Mesti tak faham. Faham? Faham tak saya tanya makan ayam? Dapat ubi kayu? Dah buat ayam? Tak faham lah tu. Alah. Saya tanya tu lah. Apa dia? Ubi kayu buat ayam? Goreng berkunyit lah, saya kata. Garam. Orang bagi kita ubi kayu lagi. Alhamdulillah. Ubi kayu kita ni lambat lagi lah. Kena turun 6 bulan lagi lah. Tu pun tak tahulah besar mana ubi. Cerita apa ni? Sedap? Tak rasa lagi. Alah. Apa dia ayam? Ubi kayu kan? Cerita tu kan? Tak tahu? Tak faham? Ke tidur semua masa saya sebut tu? Kan? Saya sebut tu kan? Saya kata sedap pada ayam ni kan? Sedap pada apa? Farm fresh. Kentang goreng. Alah, ubi kayu sedap lagi pada kentang goreng. Kentang goreng tak sedap, tawar. Kentang goreng, oh best. Oh kunyit, oh garam, oh ada. Tak buat apa lagi? Rugi dia orang, tak reti. Makan buat apa? La ilaha illallah, sedapnya. Biar sembang meleleh air liur tak apa. Tapi saya nak tanya apa ni? Ada hati perasaan nak makan? Ada hati perasaan nak sembahyang? Ada hati perasaan nak? Allah. Sembahyang tak ada hati perasaan. Zikir ada hati perasaan nak? Ada hati perasaan tak? Ada tak? Tak ada. Zikir tak ada hati perasaan. Ngaji ada hati perasaan tak? Tidur ada hati perasaan. Habis-habis ngaji lentang tu macam mana? Tak habis ngaji, nak tunggu isyak je baru habis lepas maghrib kan. Tunggu azan je. Boleh baring. Kalau boleh tidur. Best. Hujan pula sikit. Letih pula. Oh masya-Allah. La haula wala quwata illa billah. Betul, menghayati tak? Menghayati tak? Menghayati tak? Dapat insight pula macam mana main game. Menghayati tak? Wow. Dengan muka sekali. Menghayati tak? Menghayati tak? Mayang tak hayati, baca Quran tak hayati, baca kitab tak hayati. Tu gitunya mati je. Macam mana nak buat? Dia kena latih kena tukar minat. Minat kita kena alih. Satu, asal nak sebut wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, cari akhirat. Macam mana nak bagi akhirat dia? Kena ingat, buat apa pun Allah 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 Allah, nasyid satu hal. Lepas tu makan pun Allah Allah, minum pun Allah 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 apa? Allah bagi rezeki aku, Allah bagi sihat aku, Allah bagi kenyang aku. Diingat kat aku bagi aku makan minum ya. Allah 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 Allah. Best kalau boleh hidup macam tu best. Saya pun cerita je ni. Saya pun belum dapat lagi macam tu. Kalau saya dapat macam tu, awak hampa tak tengok saya macam ni lah. Macam lain lah.
Khidmat kat dapur pun Allah 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 Allah. Orang puji pun pandai kau masak Allah 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 Allah. Aku pandai campak-campak je nak sedap. Allah lagi sedap. Kan kita la haula. Itulah tauhid af'al nama dia. Kalau tak jadi syirik fil af'al. Boleh syirik fil amlak, pada milik, syirik pada sifat, syirik pada zat. Kita nak dapat tauhid. Kita yang pelajaran tauhid ni itulah kita belajar kan. Kita pun baru je dia cerita bab tauhid tu kan. Tauhid zat, tauhid sifat, tauhid af'al, tauhid bab milik, asar ni macam mana. Tak duk syirik tu. Kufur syukurlah. Lupa ke Allah langsung. Sampai menafi ke Allah Ta'ala, menafi ke Rasulullah. Oh itu teruk sangat, buta hati teruk. Na'udzubillah. Jadi asal nak sebut macam mana supaya jadi akhirat. Jadi akhirat, apa kita buat di situ ingat Allah. Barulah hukum kita zakirin, orang zakirat, orang yang ingat Allah, ingat akhirat, baik lelaki baik perempuan kan. Nak duduk tempat tu lah. Dia dah kena faham lah nak latih. Latih tu antaranya nak hidupkan hati. Pula tu kena sedar. Tak boleh aku buat ni melainkan Allah Ta'ala yang beri. Allah 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 Allah. Kita pun diajar lah dengan zikir tu. Zikir Allah Allah. Allah merah khalik, Allah merah malik, Allah merah razik, Allah merah hakim. Allah dia yang atur kita semua ni. Boleh mengaji, boleh belajar, boleh faham. Allah kalau ada makan, memanglah makan dia sedap. Tu yang kata dia wabtaghi fi ma atakallahu ad-daral akhirah, tapi masih yang sama wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu lupa habuan kamu kat dunia. Apa maksudnya? Nak cari Allah dia pergi makan. Alhamdulillah. Kita nak bayar dengan duit kita, orang bagi free. Alhamdulillah. Maksudnya ada sedap makan, cari kekuatan supaya Allah Ta'ala mentauhidkan Allah Ta'ala dalam setiap keadaan. Dia bagi rasa sedap, dia bagi rasa manis, dia bagi rasa lemak, dia rasa seronok, gembira kan. Dia bagi kat kita semua perasaan tu. Rasa tu lagi. Aircon boleh rasa sejuk, boleh rasa nyaman. Baring atas kapet gebu, tilam empuk, sedap, boleh rasa relax, boleh rasa lega. Allah, lega tu ambil bukan matlamat. Mesti ada lega kan. Ada lega kan. Dapat aircon sedap kan. Duduk sini Allah sedap lagi kan. Jauh-jauh. Orang cuba panas berasap. Itu ingat Allah Ta'ala cara lain pula. Itu cara dalam keadaan kita bukan duduk dalam bernikmat kan. Pun sebenarnya nikmat juga apabila hak tu kita sedar yang ni Allah Ta'ala yang beri. Kalau kita faham Allah yang buat semua, tak ada masalah kita. Macam mana pun nak cerita ni lah, nikmat ni macam mana nak bagi rasa Allah Ta'ala supaya kat situ kita taklah ambil dunia semata. Bahkan orang nampak ambil dunia, tapi kita punya hati dengan siapa yang milik dunia, siapa yang menjadikan dunia. Allah lah maksudnya tu. InsyaAllah. Tutup guru kita, ulama kita, para masyayikh, para awliya kita macam itulah ajarannya. Kita ni memang nak cari orang-orang yang nak ajar kita jalan macam ni tak ramai lah. Tak ramai lah. Ceramah program boleh lah. Tapi nak tunjuk jalan, nak tunjuk cara pula tu 24 jam dia duduk dalam tempat tu. Susah tu nak cari. Tambah Wahabi lagi jauh. Wahabi lagi jauh. Sesat habis. Al akhir. Qala syair, kata syair min bahril basit. Daripada bahar basit. Basit saya ingat lah. Macam mana bahar basit? Mustaf'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Dia bahar ni dia macam kiraat lah. Kita selalu baca kiraat Asim lewat Hafs. Tera lah. Tanya Nafi'. Bodoh langsung. Itu lah. Apa maksud saya tu? Tanya yang selalu jumpa, bahar-bahar selalu jumpa, Rajas, Tawil, Basit, ini yang favourite lah. Tanya Mustadrak, tanya Bahar Khafif,
Tanya Bahar Syariq, nama tahu. Tapi apa dia punya taktik dia tak kerti, tak ingat saya. Kena tengok kitab. Kira-kira pun serupa lah. Kalau sebut Asim, riwayat Hafs, okey boleh lagi. Tapi kalau sebut Kisai, ni Abu Haris, Kisai macam mana? Oh, pergi diam terus. Boleh faham saya cakap apa? Boleh. Ni syair Bahar Basit. Banyak umur jumpa ilmu syair. Pasal tak ada ilmu tu tak boleh nak gomoy. Tak boleh. Tak, saya dah ada pun kadang tak boleh nak gomoy mana. Subhana man anzalal ayyama manzilaha wa sayyara an-nasa marfudan wa marfuqan fa'akilun fatinun u'iyat madhahibuhu ya wajahilun khariqun talqahu marzuqan hadha alladhi taraka al-albaba hairatan wa sayyara al-aqla an-nihrira wa sayyara al-aqla nihrira zindiqan. Wa qala syair min bahril kamil al-majzub. Kamil lah, tengok tu dulu. Kata dia subhana man anzalal ayyama manzilaha. Maha suci. Tu asal terjemah subhana. Maha suci man, maha suci Tuhan yang anzalal ayyama. Dia yang menurunkan, yang menempatkan, meletakkan ayyam, jamak bagi yaum, hari-hari ini manzilaha pada kedudukan dia, tempat dia. Gunakan subhana tu pasal mungkin terintikad pengarang ni, orang syair ni, ada selain daripada Allah Ta'ala yang susun hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, satu digunakan subhana supaya boleh sentiasa sedar dan tanzihkan daripada hati sanubari dia. Ada mengisbatkan selain daripada Allah Ta'ala yang menentukan hari, bahkan mentikatkan Allah sajalah yang menetapkan hari-hari yang ada ni, begitu juga minggunya, bulannya, tahunnya atau seumpama. Tu nak cerita bahasa subhana tu. Maha suci man, Tuhan yang anzalal ayyama manzilaha, dialah yang menempatkan hari pada manzil dia, pada tempat dia, pada kedudukannya nya ayyam. Wa sayyaran nasa marfudan wa marfuqan, dan sayyaran nasa, sayyara sara, menjadilah ia man, Allah Ta'ala ni Tuhan yang menempatkan hari pada hari dia, kedudukan dia. Dialah juga yang menempatkan manusia pada tempat dia. Ada yang marfudan, ada yang rafadha, yang tak dipeduli, wa marfuqan, rafaq, ada yang didampingi. Maksudnya ada manusia ni yang Allah Ta'ala jadikan dia ni macam diabaikan dari sudut tak ada sebab untuk orang ni untuk boleh dapat petunjuk, boleh pergi masjid, boleh pergi surau, boleh pergi ngaji. Ada yang Allah Ta'ala dijadikan manusia macam ni. Dan ada juga manusia yang sebaliknya, dia ni marfuqan, rafaq, yang didampingi ke sesat ke masjid, sesat ke surau, sesat baca Quran, sesat zikir. Hati sentiasa hadir dengan Allah, dengan Rasulullah. Tempat dia nak pergi semua tempat yang jadi redha Allah. Jadi ada manusia yang macam ni. Jadi dia nak syarah ni, mungkin nak syarah masalah nafsu tu lah. Jadi jalan kita ni macam mana? Memang hal ada kat kita macam ni, tapi nak lawan dia yang iman kasab yang diperintah kat kita, cari jalan lah macam mana supaya hati itu boleh tawajuh pada Allah Ta'ala. Fa'aqilun fatinun u'iyat madzahibuhu. Maksudnya
Fa'aqilun, maka orang yang berakal. Fatinun, fatin, kalau dengan ta, fatinun, cerdik. Adik-beradik dia zakiyun. Semua baca fatin lah, jangan baca fatin. Kalau fatin daripada fatana, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, apa nama fatana? Fitnah. Fatin, ahli fitnah. Kalau fatin, orang cerdik. Fatana, fatana, bukan fatana. Kalau fatana, tambah fatana, orang perempuan yang penimbul fitnah, kaki fitnah. Fatana, orang perempuan yang sangat cerdik. Satu sebutan makhraj dia betul. Cuma makan ikan patin. Itu bukan fatin, itu patin Melayu. Oh, ikan tu buat fitnah banyak kot. Tak tahu saya tak tahu. Saya pasal tengok nama tu sikit je. Asal sebut fatinun daripada fatana. Orang yang berakal, fatinun, dan pula yang cerdik. Wa'iyat mazahibuhu, walam ya'ya bi khalqin, daripada walam ya'ni ya, walam ayana ya ya u'iyat, dipenatkan mazahibuhu, akan semua perjalanan dia. Ya. Wajahilun khariqun talqahu barzuqan. Kata orang yang berakal dan orang cerdik, u'iyat mazahibuhu, dipenat dan diletihkan. Mazahibuhu maksudnya semua mazhab. Zahaba pergi berjalan. Mazahibu semua jalan-jalanan dia. Orang yang cerdik, orang berakal ni, pasal dia akan buat sebab cari redha Allah Taala, dia akan lawan nafsu, dia akan tinggalkan benda maksiat, dia akan bersusah supaya dapat redha Allah Taala kan. Jadi perjalanan dia macam mana? Dia penat sikit lah, letih macam apa, lawan nafsu. Orang semua berseronok. Pula tu ada tempat kadang dia jadi miskin, dia jadi susah, dia diboykot, orang tak suka. Pasal apa? Pasal dia tinggalkan benda-benda yang tak ikut syahwat. Kalau main bola, ramai je kawan. Baca Quran seorang-seorang je lah. Tak percaya tengok lah kan. Betul lah. Ajak main bola, main takraw, ramai tak turun. Ajak makan, ramai turun. Tengok bila jerit, makan time, ramai tak? Tidur baru bangun. Tapi kalau Quran time, tapi kalau orang yang memang cerdik macam mana? Dia akan penat. Dari sudut tu lah, dia akan berletih sikit pasal nak lawan dengan nafsu. Yang ni cerita dia lah. Sebaliknya, wajahilun, hak bengong, bahasa itu sebenarnya. Wajahilun, dan orang jahil, khariqun, tu khariq ni, tu bahasa saya sedap lagi, bahlul. Bahlul baik. Yang jahil bengong, khariqun, tolol, talqahu marzuqan, ataupun talaqahu, kamu akan dapati, kamu akan menemui dia jahil dan khariqan ni, marzuqan, diberi rezeki. Tengok kaya, duit banyak, harta, subang, gelang, cincin, rantai, rumah, kereta, pangkat, duit berkepul-kepul kan. Saham sana sini, forex tak forex, sebut projek sana sini, tak senang, tak biasa tengok masjid surau. Kamu dapati dia diberi rezeki, kaya, memang, duit banyak sungguh kan. Kereta ni, jenuh. Baik. Macam inilah keadaan dia sebut kan. Jadi orang yang taat, orang ni tengok memang mereka ni bukan orang senang, bukan orang cari dunia pun, dan bukan dia cari pun. Kalau dapat pun tak pernah jatuh hati dia kat benda-benda macam tu kan. Tapi kalau kita benda tu tak ada, tapi kita duk haloba nak dapat, tu kena mengaji lain. Taubat kena mengaji lain tu. Dia kata dia, hadzal ladzi tarakal albaba hairatan. Inilah kata dia perkara yang tarakal albabu.
Ya. Ini kata dia, ni hadza ni mana? Keadaan yang disebut tadi. Kalau orang cerdik berakal, kita tengok jalan hidup dia susah. Yang ni tak nak, yang ni tak nak, yang ni tak boleh makan, yang ni tak boleh makan. Kalau hak bengong tolol ni semua ni siapa je? Babi pun dia makan. Tak adalah babi seekor tu ditelan, tapi ni lemak babi, ni lemak babi, ni perasa babi, ni pewarna babi, ni pengawet babi. Kaedah dia. Saja saya guna bahasa babi tu kan. Pasal memang banyak unsur-unsur macam tu. Bayang nak kalau cube perasa tu, ada kilang yang sama, nama dia Nur kan. Tapi Nur dia bukan je N-U-R, macam mana? K-N-O-R-R. Tak faham surah. Ada perasa babi. Ada kan perasa babi? Jangan tak tahu Tak ada memang babi yang buat ni. Tak ingat, tak faham betul. Sebab saja saya guna bahasa kasar. Ada perasa babi. Kilang yang sama jugalah buat perasa ayam, perasa bilis. Jangan ingat lepas dia buat perasa babi tu dia samak lah. Baguslah kalau korang itikad macam tu. Sangat cantik. Inilah perkara kata dia allazi tarakal albaba, yang perkara ni dia akan meninggalkan orang yang berakal hairatan, dalam keadaan kebingungan. Hair tercengang. Wa sayyaral aqila an-nihrira zindiqan. Dan pula kata dia perkara ini dia menjadikan orang yang berakal an-nihrira, pintar. Orang yang berakal yang pintar, cerdik, makna fatanah juga tu. Fatinun. Jadikan dia zindik. Macam mana maksud dia sebut? Gitu. Perkara macam ni yang menyebabkan kata dia boleh orang-orang yang berakal ada yang boleh jadi tercengang, dan orang yang berakal juga yang cerdik tapi nanti dia boleh jadi zindik. Boleh faham? Kan bila tengok orang tak sembahyang tapi kaya, orang ni pergi masjid tapi susah, macam tercengang lah tengok. Pasal dia miskin Pasal Tok Guru ni duit tak ada, contohlah kan. Kenapa Nabi-Nabi ni sakit kan? Dia menderita kan? Kenapa macam ni? Allah Ta'ala tak bela ke? Nabi dia, Rasul dia, awliya dia, ulama dia. Kenapa dia orang ni dicica, dicaci, dinista, tak dia berikan pertolongan, macam ni. Katalah itu kan. Kalau orang yang benda macam ni boleh menyebabkan orang berakal pun boleh jadi tercengang dan bingung. Kenapa macam ni? Lagi begitu juga perkara macam ni dia boleh menjadikan orang yang berakal, yang walaupun cerdik, boleh menyebabkan jadi zindik. Zindik ni apa? Konon zindik ni orang yang konon ikut Islam dalam hati tapi syariat tak menepati. Tu zindik. Contohlah nak jadi ahli tauhid, duk ingat Allah Taala tapi tak ngaji fiqh. Itu selalu perkataan disebutlah waman yatasawwaf walam yatafaqqah faqad tazandaq. Siapa yang duk ngaji ilmu tasawuf, ilmu hakikat tapi tak ngaji fiqh, yang ni orang zindik. Jadi zindik ni maksudnya mendakwa hati betul tapi cara hidup dia menyeleweng daripada jalan sebenar. Ini dunia. Tengok jalan macam betul, rupa macam ustaz, tapi rupanya cinta dunia. Tu zindik tu. Fasik pun ada, macam-macam nak kalau nak sebut tu. Zindik terbalik tak? Zindik ni tengok tak ambil dunia macam tu ke? Mendakwa hati ni cinta Allah dan Rasul tapi hidup bermewah, kaya, nafsu, macam tu lah. Terbalik saya sebut tu. Siap. Pergi syair ni kita nak tengok syarah pun, syarah pergi ke mana pun tak janji. Dia nak sebut kata dunia ni mengajak pada kita pilih dunia pada akhirat. Itu maksudnya berapa banyak kalau kita tengok syair tu tuan,
Tengok hal kita lah apa dia. Allah. Apa yang kita buat seharian ni, banyak yang kita ingat Allah ke ingat akhirat? Ingat akhirat, ingat dunia. Ingat dunia, makan dah ingat makan. Ni hujan, hujan. Ada sedar hujan, Allah tu hujan. Alhamdulillah. Ada. Dia pergi hak dekat ni. Dapat kenduri dia tu, orang hantar nasi ayam lagi 100 bungkus. Macam mana? Alhamdulillah. Seronok tu, seronok makan tu ke, hak dunia tu ke, seronok pasal Allah bagi rezeki kita malam ni. A B C. Memang tidur tu. Orang tanya A B jawab C. A B. Iya. Alhamdulillah. Seronok, saya seronok apa? Jawab. Seronok nafsu. Bukan seronok Allah bagi rezeki kat aku. Sikit aja nak tengok. Sikit je. Sikit je. Walaupun sikit aja, tak sikit sebenarnya. Pasal dia buat hati, buat zauqi. Mbak nak boleh ada perasaan hati, boleh rasa tak, feeling tak? Dengan Allah Ta'ala tu dia hayati. Kita bukan seronok dengan apa yang keliling ni, tambah apa yang diberi dan dianugerahi daripada makhluk yang kita saksi, kan? Kita boleh saksi nampak makhluk, tapi hati ni tak musyahadah ke makhluk. Hati sentiasa musyahadah, muraqabah dengan Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Apa? Das bakar dil bayar. Hati ni sentiasa dengan yar. Yar, kekasih. Siapa kasih kita patutnya? Allah. Nak dengan yar sentiasa, maksudnya dengan habib sentiasa, dengan Allah sentiasa. Susah. Dia kata memang susah, dia kena mujahadah ni. Lagi kata syair pula daripada Bahar Kamil Al-Majzu'. Bahar Kamil tak simpan dalam kepala saya. Majzu' ni maksudnya ada sebahagian daripada taktik dia yang dibuang. Kalau contoh mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, tadilah bahar basit. Kalau majzu' dia ada mustaf'ilun fa'ilun je dibuang. Ada satu-satu juzuk taktik dia tu dihazaf. Ini dipanggil majzu' kan. Cuma Bahar Kamil dia apa kena tengok. Betul ada syair, ada taktik dia yang dibuang. Taktik tu dia punya rima-rima kata, suku kata dia tu lah kan. Patutnya ada 8 jadi 6 di sana. Patutnya ada 10 jadi 8 aja. Buang suku kata dia yang belakang tu atau wazan-wazan tertentu. Tukar pula elat macam ni, zihaf macam ni. Yang tu ganji lain lah dalam arut. Dia ada contohlah nak kena buat CP-CP dia, nak proses ilmu syair tu. Kalau tadi pun mustafidun fa'ilun, try nak subhana man anzalal ay ya manzilaha, mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun fa'akilun fatinun u'iyat mazahibuha. Lama tak peduli, lambat, slow sikit. Mustafilun fa'ilun azallazi tarakal albaba hairatan. Dia tu wasayyaral aqilal nira zindiqan. Ni Bahar Kamil kena tengok. Saya tak ingat taktik dia. An-nasu mislu zamanihim, mislu zamanihim, qaddul khidai ala misalihi. Kudaunya Ustaz. Qaddul khidai ala misalihi warijalu dahrika mislu dahr. Tu potong tu. Tu majzuk dia. Mislu dah rika fi taqallubihi wa halihi wa kadza idza fasada az-zamanu jaral fasadu ala rijalihim. Gitu. Dia kata an-nasu mislu zamanihim. Kata dia manusia ni adalah seumpama zaman dia. So, bila sebut
Zaman Dajjal. Zaman tu Dajjal ke? Apa yang Dajjal? Ahli zaman tu Dajjal. Zaman sahabat. Zaman sahabat. Ahli zaman tu adalah sahabat. Boleh faham saya sebut apa? Jadi sebut ni zaman rosak. Dunia sekarang dah rosak. Dunia rosak. Penduduk dunia dah rosak. Itu maksud dia. Jadi zaman ni pula an-nasu, manusia ni mislu zamanihim, adalah seumpama zaman mereka. Ni zaman apa mungkin? Huru-hara. Apa yang huru-hara? Orang dalam zaman tu yang huru-hara. Itu maksud dia. Apa yang nak sebut? Ni zaman bengong ni. Ni zaman globalisasi. Zaman ni globalisasi. Orang yang dalam zaman tu sedang melalui proses globalisasi. Globalisasi ni faham ke? Apa dia? Walaupun duduk sini tapi dia boleh teroka satu dunia. Dia qaddul hizai ala misalihi. Kata dia potongan kasut ala misalihi, di atas seumpamanya. Kasut orang potong ikut apa? Saiz kaki lah. Saiz berapa? 43. Oh, tengok saiz lah kan. Tapi ada juga orang kecil kaki lebar. Tapi nak apa? Kaki ikut, selipar ikut kaki. Hampa tengok selipar besar tu, tuan dia macam mana? Satu jumpa dalam hutan selipar besar ni, sepasang macam mana? Janganlah duduk lama-lama dalam tu. Larilah cepat-cepat. Pasal apa? Tu kasut. Sama ke lah masuk hutan, hampa tengok tapak kaki besar mana? Besar talam tu. Talam hampa makan, duduk tapak kaki. Ada 4, orang tu tengah satu. Menentang apa ni? Menentang apa jangan fikir. Tapi kaki dia saiz tu. Boleh? Faham? Itu ilmu tu sikit kan. Takkan tak faham? Apa cerita? Zaman pun kita tengok apa? Masjid pergi tak ada orang. Tok Siak tak ada, Tok Bilal tak ada, orang tak ada. Macam tak ada apa-apa, tak faham apa-apa. Nampak kaki rasa takut kan? Tengok masjid macam mana? Allah, memang macam inilah masjid sekarang. Apa maksud masjid macam ni sekarang? Ahli zaman ni orang tak peduli dalam masjid. Zaman ni, zaman macam ni dah, orang tak peduli ke masjid. Macam tu lah. Bukan zaman ni, ahli zaman tu. Macam mana rosaknya zaman tu, macam tu lah rosaknya ahli zaman. Dia sebut tu lah, kasut dengan kaki sama, zaman dengan ahli dia sama. Siap. Jadi kita duduk zaman ni, macam mana nak tahu orang zaman ni? Tengok masjid surau dia, tengok majlis ilmu dia. Kalau pakat tinggalkan majlis ilmu tu, macam mana zaman, bukan zaman macam ni. Zaman ni macam ni dah. Zaman ni macam ni, ahli zaman ni macam ni. Allah. Kalau zaman saya dulu tahun 80-an ada dulu orang panggil apa? Pok Yeye. Pernah dengar? Benda Pok Yeye. Lagu kan. Kalau dengar apa? Tarakuca. Oh dulu popular hak tu. Lah ni basi lah. Tak laku langsung. Bodoh punya lagu hak tu. Nak cerita apa? Zaman tu macam tu. Zaman saya dulu masa saya ngaji sekolah rendah, ustazah pakai tudung jambul. Tudung jambul tu tak? Tudung 3 segi, remoh keluar. Ya, ustazah saya dulu. Nama saya sebut lah. Macam tu lah. Saya ingat lagi masa saya sekolah rendah. Saya sekolah rendah, boys school kan. Dia sekolah Inggeris. Pelajar ada kapil Cina, India, awam ada memang lah. Tapi kelas agama kena campur. Pasal pelajar tak cukup. Campur. Ustazah tu saya ingat lah. Masa saya darjah 3, darjah 4. Darjah 4. Dia ajar macam dalam kelas macam Yasin tu. Pegang Yasin satu. RM1 je pun satu. Wah, Yasin wal Quran Hakim. Darjah 4 tu. Baca Yasin. Ustazah dia, ya, tudung 3 segi, ikat macam tu je. Jambul. Maksudnya rambut emoh keluar.
Zaman tu nak tengok orang pakai tudung macam tak mahu nak pakai burdah ni lagi susah jumpa Kalau boleh ambil tudung bubuh atas kepala tu hebatlah. Kebanyakan tudung orang tahu buat macam mana. Macam saya pakai ni. Rambut lemah tocang ke apa ke. Tu. Tudung boleh letak sini ni warak lah. Mutakin. Zaman tu macam tu. Tapi jangan tak tahu, walaupun kadang tudung tak pakai, tapi mulut tak berhenti selawat. Zaman tu. Kita zaman ni walaupun pakai burdah, macam mana? Hari-hari dengan WhatsApp kan? Tak ada selawat pun. Dia zaman tu berbeza. Orang dulu nak pergi masjid, pergi surau, nak ada majlis maulid Nabi ni payah setahun sekali pun. Macam tu lah yang ada pun maulid. Tapi macam mana kasihnya nak duduk majlis maulid Rasul ni. Zaman lah ni seminggu 2 kali, Sabtu, Ahad Jumaat, Sabtu. Berapa orang tu pun syok main gendang dung. Pokoknya nak test skill. Nak tunjuk aku main gendang terror tak terror. Yang pegang mikrofon pula pasal nak tunjuk suara aku sedap tak sedap. Ni jadi macam tu. Saya tak kata apa, kalau ada tobat elok. Satu saya ngaji pun, saya pernah cerita kat Amar, Syekh Nuruddin tu, dia memang ada majlis dia nak ngajar. Kerana sebelum tu adalah kumpulan yang main kasidah nasyid ni. Lagi dia pun letih ke apa, main dulu kata dia, nasyid dulu. Lagi dia pancur tengok kata dia. Mau nasyid pun ikhlas hati kerana Allah kata dia. Jangan nasyid ni tambah muslimat pun ada, itu nasyid itu mesti pasal ada muslimat tu. Satu suaranya disedapkan katanya. Ditegur macam tu selamba dia usik. Saja usik kata sikit. Nak cerita zaman lah, zaman. Jadi semua ni nak cerita apa? Tentang dunia. Dunia bawa kita, mengajak kita kepada pilih dunia dan akhirat. Wal a'dha'u tad'uka ila dzunubi. Anggota pula mengajak kamu kepada dosa. A'dha' jamak bagi idwani a'dha'. Tad'uka ila dzunub jamak bagi zambun zambani dzunub. Anggota pula banyak lagi dosa. Tangan sedangnya nak ambil barang orang, kaki sedap je berjalan kat sana tempat tak elok. Mata, telinga, senang sangat, cepat sangat. Lagi wal jabbaru yad'uka ila jannah. Maksud jabbar ni jalla wa azza, ni salah satu asma Allah. Allah al-jabbar, maksudnya Allah yad'uka, dia sentiasa mengajak kamu ila jannah, kepada jannah. Wallahu yad'u ila jannati wal maghfirati bi izni. Itu ayat Quran pun disebut depan lagi. Allah Ta'ala dia sentiasa mengajak kita ke syurga dan dapatkan keampunan dia. Memang Allah sentiasa ajak kita ke sana. Cuma dia ajak kita ke syurga, jangan tak tahu satu prinsip sampai mati kena ingat apa dia. Syurga walaupun indah dan menarik, semua orang nak pergi, dan kalau boleh nak duduk dalam dia kekal selama-lamanya. Tapi jalan-jalan ke syurga perkara yang nafsu dan hawa tak suka. Itu masalah dia. Itulah masalah dia. Sebaliknya neraka, sebut neraka, orang kafir pun tak orang masuk neraka, tapi jalan-jalan lorong-lorong nak pergi ke neraka ni semua yang disuka oleh nafsu dan hawa. Hawa tu hawa nafsu lah, runtunan nafsu suka. Fikir-fikirkanlah, hemaklah. Amin. Baik. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ulaika yad'una ilan nar, mereka itulah yang mengajak kamu kepada neraka. Kalau faham ulaika ni siapa ni? Syaitan lagi, nafsu lagi, hawa lagi, apa lagi yang disebut? Dunia. Iblis, nafsu, hawa, dunia mengajak kita ke neraka. Wallahu yad'u ilal jannah, Allah sentiasa mengajak kita ilal jannah, ke syurga, wal maghfirah, dan dapat keampunan. Jadi macam mana ajakan-ajakan mereka tu? Iblis lawan dia dengan zikrullah. Betul kembali akidah kita. Pastikan dia tak menguasai kita.
Nafsu kena didik dan asuh supaya minat apa yang Allah Ta'ala suka. Hawa pun sama juga, kena latih supaya apa yang kita buat dengan bernafsu tu hadirkan kerana Allah Ta'ala kat situ. Makan, memang nafsu suka makan, suka syahwat, lazat. Tapi makan ni Allah bagi sedap aku, alhamdulillah, bagi situ. Dunia pun sama, apa benda yang kita dapat, benda di dunia, kekuatan, kecantikan, harta benda, keupayaan, kecerdikan, pangkat, apa, hartawan, macam mana? Semua Allah Ta'ala bagi. La ilaha illallah. Tu boleh makan, boleh rezeki, boleh kaya, macam mana? Allah kayakan aku supaya aku boleh belanja semua harta aku jalan Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Tu jalan dia. Tu yang yad'u ilal jannah wal maghfirah. Faman ajabal iblis. Bacanya, faman ajabal iblisa, siapa yang memperkenankan iblis, masuk iblis, perkenankan iblis, perkenankan doa ahu, doa iblis. Masuk doa iblis ni, ajakan iblis. Azhaba anhu din, boleh hilang daripadanya dinu, oleh agama. Maksud din ni ay millatu al-Muhammadiyah. Agama yang kehilang ni adalah cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun din yang kafir, din yang bukan Muhammadiyah, ni memang ada. Jadi Hindu, jadi Buddha, Nasrani, jadi free thinker, liberal, ni banyak. Yang din ni maksud ini din al-mahud bi zihni, maksudnya dinul Muhammadi. Boleh hidang cara Islam, cara iman. Yang betul pun kita ni jadi masalah pasal apa? Pasal kita pun nama Islam tapi tinggal nama, cara Islam tu banyak kita tinggal dah, tak ada lah. Pasal Islam ni takluk dia bukan saja zahir yang kita dah buat amalan Islam, sembahyang, mengaji, mengajar, baca Quran, solat, syahadah, zikir. Ada juga amalan iman. Amalan iman qalbi. Dia tasdik, yakin dengan Allah, sedar dengan Allah, realize kita ke Allah Ta'ala. Yang tu yang banyak dah tak ada zaman ni. Apatah lagi nak dapat ihsan, sentiasa ingat Allah, sedar kan Allah pandang kita. Kita ni kena hidupkan hati sanubari, sedar kan kita ni dalam keadaan sentiasa diperhati. Lepas tu jangan bayang Allah Ta'ala mata pula, subhanallah. Tapi nak cerita, hati ni sepatutnya sentiasa sedar Allah Ta'ala, innallaha ma'ana, Allahu syahidun alayya, Allahu nadhirun ilayya, Allah tak saksi aku, tengok aku, Allahu ma'i, dia sentiasa bersama aku, dia tak pernah tinggal dengan aku. Nak hadirkan hati macam tu. Balik, jadi kalau tinggal iblis, lupa lalai ingat Allah, memang saya kira tak ada agama. Alhamdulillah. Wa man ajaban nafsa zahaba anhu ruhu, siapa yang perkenankan nafsu, boleh hilang daripada dia ruh. Baik, apa ruh sini? Al-insani. Siapa yang berkenan nafsu, boleh hilang ada roh. Roh apa? Roh al-insani, roh kemanusiaan. Dengan bahasa lain, siapa yang ikut nafsu akan hilang sifat kemanusiaan pada dia. Maksud roh kemanusiaan tu tak ada. Maksudnya apa? Jadi macam binatang, macam tak berakai. Saya ikut nafsu, apa? Memang makan, minum, tidur, rehat, itu je lah. Macam binatang lembu, duk rehat, kambing duk rehat. Makan lembu, makan babi, makan minum. Binatang makan minum. Kita pun kalau makan minum, roh insani itu tak ada. Bahkan isyarat Quran, ulaika kal an'am, bahkan macam lembu kambing, balhum adall, bahkan manusia lagi sesat. Bila mata dah tak nampak masjid, telinga dah tak dengar Quran, hati tak boleh hadir perasaan ke Tuhan, makan pun tak ingat Allah, zikir pun tak ingat Allah. Parah kita ni, memang parah. Sepatutnya kita punya sedar kita, hati, hati, mata, telinga, semua ni sedar anugerah Allah Ta'ala berlaku kat kita. Hati ni hidup dengan Allah Ta'ala, ni mati. Alhamdulillah. Itu maksud dia. Itu maksud hilang roh tu. Jadi siapa ikut nafsu, roh, sifat kemanusiaan tu akan hilang. Jadi macam mana hukum tak berakai pasal ikut nafsu. Itu maksud.
Wahia latifatun alimatun mudrikatun rakibatun ala ruhi al-hayawani alladhi huwa jismun latifun manba'uhu tajwiful qalbi al-jismani yantashiru biwasitatin uruqin ila sairi ajza'il badan. Betul dah, dia syarah memang macam tu. Dia kata apa dia? Wahia, nafsu ni apa? Dia latifatun alimatun. Dia lah latifah. Dia lah satu kehalusan, kelembutan, maksudnya sifat latif. Alimatun, yang ada pengetahuan. Mudrikatun, dia ada keupayaan untuk mudrikah, ada memahami sesuatu. Rakibatun, yang dia menunggang. Ala ruhi, di atas ruh. Al-hayawani, di atas ruh yang dinisbahkan pada hayawan. Maksud ruh kehayawanan. Itu nafsu. Apa maksud ruh kehayawanan ni? Maksudnya diri kita ni bila boleh menapas, boleh makan, boleh minum, boleh berjalan, sifat haiwan kat situ ada. Macam mana haiwan Allah Ta'ala bagi macam tu, kat kita pun sama macam haiwan dari sudut boleh bergerak, boleh makan, boleh minum. Ada jantan, lelaki, ada macam tu lah. Sifat binatang sama dengan kita, makan, minum, mendapat, rehat, tempat tinggal. Ruh hayawaniyah ni, nafsu ada kat situ. Siap. Alladhi, kata dia, ruhul hayawani ni adalah jismun latifun. Dia lah jisim yang latif, jisim yang halus. Ruh hayawani ni, dia mambahu, kata dia, yang mamba, tempat, sumber terbitnya ia, jismun latif ni adalah tajwiful qalbil jismani. Asal mana tajwif? Jauh apa? Rongga hati jismani. Susah agak nak faham bahasa dia ni. Yang tashiru biwasitati uruqin. Inilah yang tersebar, kata dia, biwasitati uruqin, dengan perantaraan urat-urat, ila sairi ajza'il badani, hingga ke seluruh juzuk-juzuk badan. Jadi dia nak syarah apa ni? Ada badan, lepas tu ada ruh hayawani, ada ruh insani. Dia sebut itulah kan. Badan itu badan lah. Jadi bila ada ruh, ruh hayawani ni apa? Dengan ruh tu kita hidup. Tu ruh hayawani. Yang dia adalah jisim latif, yang ada dalam rongga kita. Bahasa badan, sebut badan kita ada ruh. Ruh tu ruh hayawani. Ada pun yang dia kata, siapa yang memperkenankan nafsu akan hilang daripada ruh. Ruh apa ni? Ni bukan ruh hayawani, ni lah ruh insani. Ruh yang kalau kita sebut ilmu tasawuf lebih-lebih lagi, disebut ada jisim, ada qalbi, ada ruh. Satu lagi sir. Ruh tu, ruh tu, ruh tu maksudnya satu sifat, apa, satu perasaan hati sanubari yang lebih mendalam daripada qalbi. Itu dipanggil ruh. Ruh. Kalau nak ertikan masuk ruh yang dimasuk sini, bukan maksudnya kalau ikut nafsu hilang ruh, maksudnya mati. Bukan. Bukan yang tu maksud di sini. Maksudnya kalau ikut nafsu hilanglah ruh, maksudnya apa? Tak ada dah hati sanubari. Selalunya kita guna bahasa hati. Hati, bahkan lebih halus pada itu, roh kita tak hidup. Roh apa? Roh batini, roh batin, roh yang hasil daripada tazkiyah, daripada ingat ke Allah Ta'ala. Roh tu tak hidup. Roh hayawan ini hidup. Roh makan, minum, dengan sebab tu kita boleh makan, boleh minum, ada nyawa, duduk menapas. Roh ni hidup. Tapi roh qalbi, roh yang batini, roh yang batin,
Roh yang dengan itu hati kita cerah, terang menderang, melihat semua, boleh hadir hati ke Allah Ta'ala. Roh tu tak hidup. Itu maksud. Wa man ajabal hawa dhahaba anhu al-aqlu, siapa yang perkenankan hawa akan hilanglah daripada dia akal. Situ dulu. Saya ada panggilan ni. Kalau ikut nak baca jaga habis, bisa ikut lewat sangat. Situ dulu lah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayah. Kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya Rabb. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kullama dzakaraka dzakirun wa ghafara an dzikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafara an dzikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عنك